akan ibadat itu sendiri. Pertama, menolak perkara-perkara yang negatif. Kita tak boleh fikir dulu MH30 ke jatuh ke tempat duduk India. Sekarang kalau aku pergi nanti tak dapat tempat, tak boleh fikir begitu. Kan? Maknanya kita kena tolak perkara-perkara yang kata orang positif. Dan kita kena tidak boleh nak kata membanding-bandingkan antara Rusia bagus, lokal tak bagus dan sebagainya. Itu adalah rezeki kita dengan Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala telah menentukan rezeki kita dengan doktor driver, maka itulah rezeki kita. Kita kena reda dan terima dengan seadanya. Merancang persediaan diri dengan baik, dan itu sebelum pergi kita kena plan kalau kerja nak ambil cuti dan sebagainya. Kalau kita ada kata orang, anak dan sebagainya, ada orang yang akan melihat ataupun membantu kita menjaga anak kita, meninggalkan perbelanjaan yang secukupnya. Kan? Sekiranya kita nak pergi, kita berpesan kepada jiran, perlu tengok ayam yang aku di belakang rumah dan sebagainya. Ini adalah perancangan. Kan? Dan yakin kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala, begitu kita fokus. Seterusnya adalah persediaan rohani, iaitu memahami agama, solat dan umrah itu sendiri. Kan? Kita kena tanamkan di dalam hati kita. Kita kena senantiasa bersikap bersyukur, kena reda, senantiasa sabar, ikhlas, dan mulai sebelum pergi itu kita hendaklah bertaubat, berqiyamul, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak mengerjakan solat-solat sunat istikharah, tahajud, menyelesaikan hal-hal pribadi. Sekiranya kita berhutang dengan orang RM5 semalam, aku hutang kali RM5 nak berbayar balik. Kan? Jadi kita selesaikan hal-hal pribadi. Sekiranya kita berdosa dengan orang tua, minta maaf dengan kedua orang tua, dengan suami, isteri dan sebagainya. Istiqamah adalah fokus. Memahami ibadat haji dan umrah. Soalannya kenapa? Pertama sekali, suka saya nak bertanya kepada jemaah ataupun tuan-tuan sekalian, siapa yang dah terbuka hati atau ingin nak pergi mengerjakan ibadat umrah atau haji, silakan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah membuka hati anda untuk ibadah ini. Pertama sekali, soalannya kenapa? Kita kena faham bahawa mengerjakan haji dan umrah pertama ialah kerana telah dijemput untuk menjadi tetamu Allah di tanah suci. Ini sebenarnya bukan semua orang boleh dapat rasa ini. Rasa ini sebenarnya datang daripada Allah. Sekiranya Allah dah panggil kamu, bermakna hati kamu akan terbuka, akan teringat di dalam hati kecil, aku nak mengerjakan haji ataupun aku nak mengerjakan ibadat umrah. Kerana Allah Ta'ala telah menjemput kamu. Kan? Kedua, kerana kita menyahut, apabila kita telah dijemput, kita menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Untuk kenapa? Untuk penyucian diri kita, penyucian hati dan jiwa, untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bila dia nak mengampunkan kita, dia seru kita, dia cuit hati kita untuk pergi ke tanah suci. Kemudian di sana adalah satu proses yang akan kita lalui, iaitu pembersihan diri, pembersihan hati dan jiwa. Itulah tempat yang paling afdal untuk kita menyucikan hati, untuk kita menyucikan jiwa kita, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana kan, kita akan mendapat keampunan daripada Allah. Kerana di tanah suci Mekah dan Madinah adalah tempat yang paling makbul kita berdoa. Di sanalah kita akan memohon keampunan. Di sini juga kita boleh memohon keampunan. Tapi di sana adalah lebih dia punya rahmat, lebih dia punya barakat. InsyaAllah merasai keagungan Allah Ta'ala di sana. Kerana di tempat lain kita tak akan nampak kebesaran Allah Ta'ala itu seperti mana yang kita akan nampak di tanah suci. Di sini kita hidup, kita bercampur dengan bangsa Cina, India dan sebagainya. Kita tak nampak kewujudan Islam di dalam negara kita secara 100%. Malah di tanah Arab, di tanah suci Mekah dan Madinah, kita akan nampak keagungan, kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran agama Islam yang kita anuti. Di sana juga kita akan melihat kehebatan agama Islam yang kita anuti itu. Setiap orang kita tengok berpudar, bertudung, berjubah dan sebagainya. Bila azan aja kita akan nampak kedai semua ditutup, orang semayang di depan kedai. Kita akan nampak orang yang cacat, yang tak ada kaki,
kata orang bersungguh-sungguh untuk pergi ke masjid dan sebagainya. Dan kita akan nampak orang tua yang tak larat dengan bertongkat. Di situ kita akan nampak hebatnya agama Islam yang kita anut sebenarnya. Dan kita akan merasa bangga dan kita akan merasa bersyukur sesungguhnya kita berada di dalam agama Islam. Selain daripada itu, tawaf di Kaabah sebagai kiblat yang kita muliakan. Selama ini kita semayang, kita kata kita menghadap kiblat, dan di sana kita dapat melihat sendiri bagaimana yang dikatakan kiblat itu. Dan setiap orang yang pergi di sana, saya yakin dia akan merasai satu perasaan yang berbeza-beza. Kalau saya pergi di sana, saya nampak Kaabah tu macam busuk, macam dah uzur, macam dah lama sangat. Kerana kita berada di zaman, kata orang, di umat di akhir zaman. Ada orang pergi di sana, dia nampak Kaabah tu terlalu besar bagi dia nampak betul, dia nampak takut. Ada orang dia nampak sayu, ada orang dia rasa macam nak pegang. Dia rasa, ada separuh orang pergi, dia kata dia rasa Kaabah tu seolah-olah macam menarik diri dia ke sana. Ini adalah setiap orang dia akan merasakan perkara yang berbeza. Ini adalah kuasa Allah Ta'ala. Kita akan dapat merasakan perasaan Allah Ta'ala. Ada orang dia tengok Kaabah, dia akan melengkingkan air mata kerana kesedihan. Selain daripada itu, Kaabah itu juga kita akan dapat tawaf. Itulah kiblat yang selama ini kita semayang, kita menghadapi Kaabah itu, menghadap kepada Kaabah itu. Dan bila di sana kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita akan dapat merasa untuk tawaf Kaabah. Tawaf Kaabah itu sebagai orang kata ibadat macam kita masuk baju di dalam washing machine. Yang mana dia berputar itu adalah washing machine itu berputar membersihkan baju kita. Begitulah proses kita dengan Allah Ta'ala. Lebih kurang begitu. Itu andaian. Tapi sebenarnya memang semasa kita tawaf Kaabah itu, itulah masa kita bertaubat. Itulah masa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berzikir, kita kenangkan segala dosa-dosa kita bertaubat. Dan insya-Allah Allah janjikan keampunan ke atas diri kita. Memang dia nak bagi kita keampunan. Allah Ta'ala janji nak bagi kita keampunan kerana dia nak masukkan kita ke dalam syurga-Nya. Dan disuruh kita untuk pergi ke sana untuk menyucikan diri dan hati kita supaya kita ni bersih dan kita ni juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Selain daripada itu, menziarahi Rasulullah SAW untuk mendapat syafaatnya. Kerana para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah umat selepas zaman dia kan? So Rasulullah berkata, dia kata orang yang menziarahi aku ketika aku tiada, orang itu aku anggap seperti dia menziarah aku ketika aku hidup. Dan orang yang menziarahi aku ketika orang yang menziarahi aku, dia kata orang itu akan aku beri syafaat kepadanya. Dan orang yang mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW itu akan adalah orang yang dijanjikan surga baginya. InsyaAllah. Selain daripada itu, kenapa kita nak pergi ke sana? Dan tak lainlah bukan adalah untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara kenapa kita kena pergi ke tanah suci Mekah, kenapa kita kena pergi ziarah Rasulullah, kita menziarahi Rasulullah untuk mendapat syafaatnya, kita pergi melawat ziarah di Kaabah, tengok dengan mata kepala kita sendiri untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sekiranya tuan-tuan akan sampai ke sana, saya akan doakan tuan-tuan untuk sampai ke sana secara insya-Allah. Doktor Travel sedang menyediakan satu platform untuk orang membantu orang-orang kurang upaya, orang yang kurang yang tak ada pendengaran dan tak boleh berkata-kata, dan juga dengan orang yang buat dialisis, kan? Kami membantu dan golongan ini untuk pergi ke sana. Dan kita akan melantik mungkin mukawif di kalangan saudara-saudari yang ada sekarang ni, kita akan latih untuk menjadi mukawif untuk membimbing golongan-golongan yang macam ini. Jadi saya minta semua kalau boleh kata orang bersemangat. InsyaAllah siapa yang boleh kami akan menapasi dan kami akan bawa sebagai mutawif membantu kami. Saya tak kerti bahasa isyarat, mungkin orang seperti dia boleh membantu. InsyaAllah kita pergi seterusnya. Memahami tertib. Ini sebenarnya kalau nak ikutkan, saya nak bagi saya punya slide 1-1, 5-6 jam tak cukup.
Tapi oleh kerana kita bersuntukkan masa, saya cuba secepatkan apa yang saya untuk kepahaman anda semua. Okey, berada di tanah suci adalah satu perkara yang kita kena ingat. Kita kena ada tertib yang kita kena akur, iaitu senantiasa berada di dalam keadaan beriman di sana. Tidak boleh membunuh binatang walaupun di luar umrah. Tidak boleh mencabut ataupun menebang pokok. Senantiasa menjaga tingkah laku, menjaga percakapan. Bagi orang yang macam anda semua, saya rasa anda adalah orang istimewa kerana anda tidak mengeluarkan apa-apa perkataan. Ya. InsyaAllah menjaga percakapan. Bagi orang yang boleh bercakap, ini kadang-kadang mulut dia celupa, apalah burung berak ke aku, dia kata, apalah Pak Arab ni langgar aku, dia cakap. Ini semua adalah perkara-perkara yang dilarang di dalam semasa kita berada di tanah suci. Tidak boleh berperang dan bergaduh. InsyaAllah Nabi larang daripada zaman dia dulu, dia tak bagi kita bergaduh di tanah haram. Itu sebab dipanggil tanah haram. Tidak senantiasa berselawat dan mengingati Allah dan melakukan ibadat-ibadat yang lain. Selain daripada itu, kita kena faham juga tertib memasuki masjid. Banyak orang tak faham bagaimana tertib memasuki masjid. Ada orang pakai masuk itu dia tanpa apa berniat dan sebagainya. Antaranya ialah kata itu suci daripada hadas, suci daripada najis, dan kita kena duduk, kita kena lakukan solat sunat tahiyatul masjid. Kita kena niat iktikaf di dalamnya seperti saja atau iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala menghormati jemaah yang lain. Kita tak boleh simply nak langkah-langkah jemaah dan sebagainya. Orang tengah sembahyang kita lalu depan dia pun tak boleh. Kita kena